Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa la udwana illa 'alal zalimin wa nusalli wa nusallimu ala habibina al-mustafa al-amin wa sayyidil ghurril muhajjalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, di malam ni setelah kita bertahun lamanya tak memulakan kuliah Jumaat ini, dah setahun lebih dah. Dan dah lama tak kuliah di madrasah kita ni. Jadi alhamdulillah malam ni Allah Taala izinkan kita memulakan kembali kuliah kita. Dan kini usaha kita untuk kembalikan macam dulu baliklah kuliah Jumaat ni, jadi macam kuliah kita punya clan kita lah. Kuliah sahabat-sahabat kita, kawan-kawan kita yang kita buat dulu di rumah Rahmah dulu, Puan Rahmah yang sebenar, Baitur Rahmah yang sebenar lah. Maksud di rumah Puan Rahmah yang sebenar dulu. Dan kita kembalikan sebab kuliah ni kalau lama-lama kita tak buat, dia lama-lama dia jadi apa? Hati jadi keras. Betul tak? Macam kisah Nabi Musa AS. Nabi Musa AS dia pergi naik ke gua, dia pergi Tursina. Wa ajiltu ilaika rabbi litarda, dia pergi ke Tursina. Dia pergi 40 hari je kaum dia pergi sembah lembu. Kan? Sekejap je. Inna fatanna qaumaka min ba'dika wa adallahum as-samiri. Kan? Telah disesatkan oleh Samiri. Kan? Wa raja'a Musa ila qaumihi ghadbana asifa. Maka Nabi Musa pun kembalilah kepada kaumnya dalam keadaan marah dan cemas. Maksudnya Nabi Musa baru pergi berapa hari? 40 hari. Sebab tu ulama kata 40 hari tak ada kuliah, hati jadi keras. Sebab tu bila orang kata 40 hari tak cukup bulu ketiak, 40 hari tak cukup bulu kemaluan, 40 hari tak datang kuliah, hati jadi keras. Betul lah tu. Walaupun dalilnya bukan dalil yang direct, dia panggil isyarat, dia panggil Arab. Bahasa Arab panggil, kaedah fiqh dia panggil isyarah. Isyarah ni isyarat, bukan dalil yang jelas, isyarat bahawa tak boleh datang, tak boleh lebih daripada 40 hari. Berarti kalau kita tengok kawan-kawan kita, sahabat kita, adik-beradik kita, kalau lebih 40 hari tak datang kelas, dia macam keras hati tu. Solat pun malas, nak solat Jumaat pun malas, ila akhirih. Dan ini adalah penyakit yang kita sangat takut-takutkan. Apatah lagi umur kita ni dah makin tua, 40-an dah. Tahun ni ramai masuk 40-an. Jadah apa 43? 44 lah, masya-Allah. Okey. 44 Okey. Jadi alhamdulillah malam ni kita kumpul untuk kita ulang kaji bab fiqh. Okey. Cuma kali ni kita belajar bab fiqh betul-betul cara Imam Asy-Syafi'i. Mazhab Asy-Syafi'i. Bukan cara sebelum ni kita banyaknya kita ambil hadis, kita urai hadis. Tapi kali ni kita mengulang kaji menurut mazhab Syafi'i. Bila dah habis nanti baru kita tengok hadis pula. Okey, mari kita tengok puasa. Bab siyam. Bab puasa. Bahasa Arab puasa ni bahasa dipanggil siyam. Siyam. Bahasa Arab panggil siyam. Dia berkata asal dia sama. Sama yasum. Jadi kata terbitan dia macam kita kata pukul-pukulan, sepak-sepakkan, puasaan. Puasalah kan. Jadi dua, sama ada siyam ataupun saum. Dua boleh. Siyam, berarti kadang jangan pelik dengan siyam. Kan? Siyam pun boleh, saum boleh. Ini kata terbitan dia. Dua boleh. Saum, berarti kita kata nawaitu saum awadin. Okey. Ini kata asal. Okey, apa asal maksud dia? Macam biasa kalau kita belajar fiqh, dia mesti ada maksud dari segi bahasa, maksud dari segi istilah, betul tak? Maksud dari segi bahasa dan ada maksud dari segi istilah syarak. Maksud dari segi bahasa mudah, iaitu menahan diri.
dari sesuatu, dari melakukan sesuatu. Maka nama dia saum. Dia tahan dirinya daripada bercakap. Dia tak nak cakap. Aku nak cakap dah, malas nak cakap. Dia kata, Mamat ni puasa ni. Saum. Tapi saum apa? Saum cakap lah. Ini macam kisah Maryam. Dia kata, inni nazartu lirrahmani sauma. Aku telah bernazar kepada Tuhanku untuk berpuasa. Tapi bukan puasa tak makan. Falan ukallimal yauma insiya. Hari ini aku tak akan bercakap dengan mana-mana orang pun. Sebab Allah Taala kata, wahai Maryam, jangan cakap dengan orang. Kalau kau mengandung, orang duduk bising, tunjuk je kat baby tu, tak payah cakap. Sebab itulah bila orang tu tanya, kau ni Maryam, kau ni bapak kau baik, mak kau orang baik, mak kau bukannya perempuan jahat, bapak kau bukan lelaki jahat, ni benda ni kau bawa baby ni tak ada kahwin apa semua. Dia kena orang kampung dia kata apa? Dia kata, kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya? Macam mana kami nak bercakap dengan baby lagi, yang bayi macam kecil-kecil macam Syurah ni, bayi kecil dia tu lagi. Kan tu Nabi Musa pun bercakap, qala inni abdullah atani alkitab wa ja'alani nabiyyan wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Kena aku ni hamba Allah, wa ja'alani nabiyyan, jadi aku ni nabi, wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Masya-Allah, hayakumullah. Kan dia kata, jadikan aku ini mubarakan, diberkati di mana saja aku berada. Jadi maksud asal puasa menahan diri. Jadi Hindu tak makan tak minum air itu puasa juga, betul lah tu. Takkan daging. Dia saum lah tu, puasa lah. Jadi tak salah dari segi bahasa, tapi dari segi syarak yang kita nak, dari segi syarak. Okey, istilah syarak senang, apa dia puasa? Ini biasa, ini legend ni, menahan diri daripada melakukan perkara yang membatalkan puasa dari terbit fajar. Daripada sampai terbenam matahari. PMR ni, masuk soal PMR ya. Dengan niat taqarrub. Niat taqarrub maksudnya niat ibadah lah. Bukannya maksudnya dia tak makan sebab niat diet. Maksudnya niat dia taqarrub. Jadi puasa ni apa? Menahan diri, imsak. Betul orang kata imsak, bahasa Arab menahan diri ni juga dipanggil imsak. Orang kata, waktu imsak dah sampai. Orang kata waktu imsak. Orang kata, apa benda waktu imsak ni? Imsak tu maksudnya menahan diri lah, tahan. Jadi imsak nafs, menahan diri daripada melakukan perkara yang batalkan puasa dari terbit fajar. Terbit fajar ni apa? Jangan ingat fajar ni matahari. Orang Melayu kita selalu ingat fajar dimasuk dalam, ini ialah matahari ya. Jadi kalau start puasa dari terbit matahari, syok lah. 6.30 boleh pergi Firdaus lagi, kena canai. Terbit matahari pukul 7.20 sekarang. Jadi bukan. Fajar ni maksudnya masuk waktu subuh. Orang biasa masuk hutan dia tahulah masuk terbit fajar macam mana. Dan fajar tu ada dua, satu fajar sadiq, satu fajar kadzib. Satu fajar yang jujur, betul, satu fajar yang bohong. Yang tipu tu dia cahaya dia macam ni, ke atas, cahaya dia macam ni. Kalau yang fajar betul, cahaya dia macam ni, melintang. Putih tu melintang. Jadi ni sekejap je, dia keluar sekejap je dia hilang. Ini fajar ni tipu. Jadi masuk waktu subuh sampai terbenam matahari. Terbenam matahari maksudnya bukan waktu dah gelap, bukan. Maksudnya waktu maghrib. Jadi puasa ni ialah nanti daripada melakukan barang batalkan puasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari dengan niat, kena niat taqarrub ila Allah, niat untuk beribadah. Taqarrub ni maksudnya mendekatkan diri. Mendekatkan diri kepada Allah.
Jadi ini maksud puasa. Apa? Dah faham nak maksud puasa? Dan takrifan ini merangkumi semua puasa lah. Puasa sunat ke, puasa fardu ke, termasuk sekali lah. Okey? Baik. Dah. Takrifan dah selesai dah. Okey. Kemudian kita masuk pula puasa Ramadan. Kita masuk Ramadan pula. Kita nak cerita pasal puasa Ramadan ni. Okey, puasa Ramadan semua tahu dia termasuk daripada fardu min faraidil Islam, rukun daripada rukun Islam. Okey, kenapa bulan Ramadan dinamakan Ramadan? Ini ulang kaji, banyak kali belajar agak ni. Kenapa Ramadan dinamakan Ramadan? Panas, sahih. Ramadan dinamakan Ramadan sebab biasanya dulu Ramadan ni kita rasa panas dan dahaga. Dan Nabi kata salatul duha hina tarmadul fisal. Salat duha ketika anak-anak unta merasa ramad. Nabi kata salat duha adalah ketika apa dia? Anak-anak unta rasa ramad. Unta bila pagi-pagi dia duduk, bila bumi tu dah panas kena cahaya matahari, dia dah start. Boleh tahu lampu kalau kat Saudi pukul 9 pagi dah terik dia macam pukul 12 tengah hari. Jadi anak unta tu dah bangun, dah tak boleh duduk dah, panas perut dia. Dia pun berdiri. Nabi kata solat duha itu waktu dia. Yang paling afdal lah. Banyak kita solat duha pukul 9, 10 macam tu. Kalau waktu kita. Jadi poin daripada hadis tu kita sebut apa? Nabi kata solat duha ialah ketika unta merasa ramad. Ramad tu panas. Di Ramadan tu namanya dinamakan bersempena dengan panas dan dahaga. Baik. Puasa Ramadan hukumnya wajib. Puasa Ramadan hukumnya wajib. Apa dalilnya? Apa dalilnya? Oh, insya-Allah. Ada setahun dah tak ada kuliah. Pertama sekali kita kata Sufyan, apa dalil? Muaz. Wa dalilus siyami Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kamu puasa. Apa tu cukup? Tak banyak-banyak. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Hujung tu tak payah hafal, tak apa. Yang penting wahai orang yang beriman, diwajibkan kamu berpuasa. Hadis? Islam dibina di atas 5. Buniyal Islamu ala 5. Hadis Ibnu Umar. Islam tu terbina di atas 5. Jadi kalau orang tanya, apa dalil rukun Islam? Jangan kata lagu Piramli. Rukun Islam 5 perkara. La. Rukun Islam dibina di atas hadis. Terbaik Al-Quran lah. Allah Ta'ala kata Al-Quran, laysal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi ila akhirih. Adapun dalam hadis Nabi kata Islam dibina di atas 5. Bunyal Islamu ala 5. Syahadati an la ilaha illallah, bersyahadah la ilaha illallah, wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis salah, wa ita'iz zakah, wa hajjil bait, wa shaumi Ramadan. Dalam hadis Sahih Bukhari disebut mengucap solat, zakat, haji, puasa. Dalam hadis Sahih Muslim dia kata syahadah, solat, zakat, puasa, haji. Disebut puasa dulu baru haji. Lepas tu dalam Sahih Bukhari, haji dulu kitabul hajj sebelum kitabul siyam. Dalam Sahih Bukhari disebut pasal haji dulu baru cerita pasal puasa. Sebab di sisi Imam Bukhari haji dulu sebelum puasa. Tapi majoriti fuqaha, majoriti ulama disebut puasa dulu sebelum haji. Kenapa? Pertama hadis Sahih Muslim. Tapi kalau kata hadis Sahih Muslim, Bukhari lagi power. Kalau nak pakai hujah macam tu kan, Bukhari lagi power. Habis tu kenapa haji puasa dulu? Jadi para ulama sebut ada beberapa sebab. Ada yang kata puasa lagi afdal daripada haji. Tapi jawapan ini dibantah. Tak, haji lagi hebat daripada
Puasa, haji tu jihad yang tidak ada senjata perang. Okeylah. Yang kedua, dia kata kenapa dia disebut haji dulu, puasa dulu? Sebab puasa lagi ramai orang yang mampu melakukannya atau difardukan melakukannya. Yang ketiga, sebab bulannya, daripada bulan paling afdal bulan Ramadan. Betul ulama kata, kita cerita pasal puasa dulu lah. Sebab puasa semua orang kena, ramai orang kena. Haji sebahagian orang saja yang boleh pergi haji. Yang kaya je boleh, ada duit. Itu hari 10 puasa Ramadan 30 hari. Jadi Ramadan disebut dulu, puasa Ramadan disebut dahulu. Okey, apa hukum puasa Ramadan? Hukumnya wajib lah berdasarkan hadis tadi. Okey, apa hukum tak puasa Ramadan? Okey, hukum orang tak puasa Ramadan macam dia pecah pada dua. Orang tak puasa Ramadan, apa hukum dia? Hukuman dia. Hukum dan hukuman. Hukum dan hukuman. Hukum tu maksud apa jadi kat dia? Kafir ke, Islam ke, berdosa ke, apa ke, tak ada masalah. Jadi hukum dan hukuman. Pertama, orang yang tak puasa kerana mengingkari hukum dia. Kerana mengingkari, menolak hukum kewajipan puasa. Kewajipan puasa Ramadan lah. Kena panjang-panjang sikit nanti orang confuse nanti. Dia tak puasa sebab apa? Bagi I, puasa ni tak wajib. Why should I puasa? Dia kata, you all yang Islam ni puasa ni miskin je. I tak puasa, I kaya. Orang puasa ni semua kolot. Dia kerana mengingkari hukum puasa. Ni apa agak-agak jadi kat dia? Kafir. Terkeluar daripada Islam, murtad. Puasa tak penting puasa ni. Kafir, murtad. Dan bila kafir, apa hukum dia? Hukuman dia apa? Halal darahnya, wa illa faqtil, dihukum bunuh. Semestinya lepas diminta bertaubatlah. Semestinya lepas diminta bertaubat, dibicarakan apa semua. Maksudnya dah confirm dah. Nak puasa ke? Nak kena pancung? Nak kena pancung juga. Maksudnya ketegak gila. Paling kurang dia puasa lah secara munafik pun tak apa. Tak apa, okey agak aku puasa lah. Puasa. Ini memang ketegak. Maksudnya tak kisah. Janji mati. Pertahankan tak puasa ni. Maksudnya memang kena hukum bunuh. Wajar kan kita. Okey, tak puasa sebab malas, meremehkan, meremehkan hukum. Remeh maksudnya pandang ringan lah. Maksudnya macam-macam lah apa sebab lah. Kata, I ni kerja I model international kan. Kadang-kadang I pergi New York, Paris, London. I kena buka puasa, I kena buat syuting, minum. So macam-macam alasan. Okey. Ataupun macam-macam alasan lah. Tahawunan, bahasa Arab panggil tahawunan. Kerana meringan-ringankan. Yang ni hukum dia kafir ke tak kafir? Ini tak kafir. Okey, apa hukuman dia? Hukuman dia ialah dia dipenjarakan dan tidak diberi makan. Supaya sama macam orang lain yang berpuasa. Okey. Hukuman dia ialah berdasarkan hukuman dia ada dua. Satu, hukuman daripada riwayat daripada salaf. Satu, hukuman ta'zir. Okey, riwayat salaf ni maksudnya daripada ulama-ulama kita dahulu, daripada sahabat ni fatwa apa semua. Sebahagian fatwa daripada ulama-ulama salaf, maksud ulama-ulama dulu, dia kata dia kena ditangkap, dipenjara, kemudian dihalang daripada makan. Ya. Okey. Maknanya jangan bagi dia makan. Tangkap dia makan supaya padan muka dia.
Orang lain tak makan, kau pun tak makan juga. Tapi kau tak makan tak dapat pahala, orang lain tak makan dapat pahala. Bukan tak makan langsung sampai mati, bukan. Maksudnya bagi dia sikit je makan, bagi hilang lapar sikit je. Tapi sepanjang hari siang tak boleh bagi dia makan. Dan juga takzir pemerintah lah. Nak arak Black Maria ke apa ke. Orang nak Black Maria, arak satu KL. Teng, inilah orang ni, wajah-wajah orang tak berpuasa kan, pusing satu KL. Atau keluar FB ke, senarai orang tak berpuasa, jadi tangkap berpuasa kat KL. Kena tag lah. Okay. Dan itu takzir, itu bergantung kepada pemerintah. Okey, yang ni hukum orang yang tak berpuasa. Okey. Sahih. Okey, masuk Ramadan. Macam mana nak menetapkan dah masuknya Ramadan? Dengan tengok anak bulan lah. Semua tahu. Ada dua cara. Satu dengan tengok anak bulan. Masuk anak bulan Ramadan, maksudnya masuklah Ramadan. Anak bulan tu jangan faham anak keluar baby, bukan macam tu. Ni kan anak-anak kita tanya, Ustaz ada? Kata ayah kata bulan ada baby ke? Anak bulan, bukan maksudnya keluar. Sikit dia keluar, dia punya kepala dia sikit tu dah masuk bulan Ramadan. Jadi masuknya bulan Ramadan ni ialah dengan ru'yah, bahasa Arab panggil ru'yah. Masuk bulan Ramadan. Ini isu terus pula. Maksudnya isu ru'yah, masuk bulan Ramadan, ru'yah. Kita tak payah kitab-kitab lah, kita pakai selin-selin nota macam ni je. Ru'yah. Cara menetapkan masuk Ramadan, tajuk dia. Cara menetapkan masuk Ramadan. Okey, satu dipanggil ru'yah, satu dipanggil hisab. Okey. Kiraan lah. Okey. Ru'yah ni maksudnya apa? Dengan tengok anak bulan. Ini cara paling nak kata sunnah pun, nak kata tak ni lah, kita kata cara yang paling simple. Sebab Islam ni dia turun pada orang yang simple, orang pandai pasir. Kan? Zaman dulu 1400 tahun takkan kata sila tengok kalender Gregorian, tak boleh. Jangan. Dia tengok, kau tengok anak bulan nampak? Dah puasa. Okey, anak bulan Ramadan. Tapi bila dah nampak, dia kena buat apa? Katakanlah Syekh ada kita nak nampak anak bulan. Okey, puasanya tu je. Dia war-war dia buat FB. Dia kena buat apa? Ayo orang kampung. Okey. Dia kena bagi tahu pemerintah. Dia nampak, kata dia nampak. Saya baru beli teleskop semalam. Tengok, nampak anak bulan. Pergilah kat Jabatan Falak Jawi ke mana ke, kata semalam saya nampak anak bulan. Yang ni kalau kes macam kita berada kat negara yang tak beri perhatian sangat kepada tengok anak bulan ni. Macam kata duduk dekat Finland, mana ada Jabatan Agama Islam Finland ada? JAIF, tak ada. Ada JAIF, tak ada. Tak ada. Atau JAIN, Jabatan Agama Islam Norway, tak ada. Jadi macam mana? Bakri kena tengok anak bulan lah. Nanti Bakri dia kena hantar bekerja kat sana, tengok anak bulan. Nampak? So, puasa macam tu je? Tak, bagi tahu. Sama pemerintah kafir. Bagi tahu dekat imam tempatan. Persatuan-persatuan Islam yang utama dekat situ. Beritahu, kata, I nampak. Okey, bila dah nampak anak bulan tu, siapa punya penyaksian yang diterima? Kalau mana-mana mak-mak drag jumpa kata, aku nampak anak bulan semalam ada. Berikut ayah Pin semalam saya jumpa ayah Pin tak nampak anak bulan. Ayah Pin besar, dia pegang anak bulan tu, dia kendong tangan. Siapa? Syarat dia ada syarat dia. Iaitu apa dia? Pertama dia mesti mukallaf. Maknanya Islam lah, Islam
2 balik. Yang standard lah soalan PMR. Islam balik berakal. Orang gila tak boleh lah. Ini soalan nak dapat faham soalan markah. Boleh bagi tahu teknik lah kan. Korang tanya syarat wajib dia, sebutlah Islam balik berakal. Kau tak dapat 3 markah, paling kurang 2. Islam dengan balik. Okey, tapi ada 2 lagi syarat. Dia lelaki dan juga dia bebas. Maksudnya bukan hamba. Okey. Kalau cukup 5 syarat ni dipanggil cukup syarat syahadah, dipanggil. Syarat syahadah. Syahadah ni apa benda ustaz? Syahadah ni bukan syahadah semati syahid, bukan. Syahadah ni maksudnya lah kesaksian. Okey. Bagi syarat syahadah. Maksudnya lelaki. Tengok mamat ni. Okey, bagus. Islam balik berakal, lelaki bebas. Habis tu ustaz, kalau orang perempuan nampak macam mana? Jangan reka. Kalau orang perempuan nampak, dia nampak ada confidence. Dia kata dia ni orang perempuan ni belajar universiti bahagian astronomi, pakar ilmu falak, PhD ilmu falak, tapi dia seorang je nampak. Tok-tok imam apa semua tak nampak. Mufti-mufti semua tengok tak nampak. Naik kat Gunung Bukit Melawati ke, naik kat apa, semua tak nampak. Dia seorang dia nampak. Dia pula ada satu alat yang paling canggih, dia beli pada China, dia punya teleskop, dia nampak. Dia kena buat apa? Dia kena puasa seorang-seorang. Dan tapi tak boleh nak bagi tahu orang lain. Dia puasa senyap. Dia diam, besok dia sahur, dia diam. Sebab Nabi kata fakshidu zawahan minkum. Ada dalil jelas hendaklah disaksi. Buat Nabi kata datang seorang lelaki. Di masa Nabi, zaman Nabi tu, datang seorang lelaki, dia nampak anak bulan. Yang datang tu lelaki perempuan? Lelaki. Nabi terima kesaksian lelaki. Para ulama keluarkan dalil daripada tersebut. Dan dikiaskan dengan masalah lain lah. Seperti masalah kesaksian dalam zina apa semua. Jadi lelaki, jenayah apa semua lelaki. Bukan sebab perempuan tak ada nilai lah. Sebab untuk menghilangkan beban ke atas perempuan. Kita tak bagi jadi saksi, kan senang. Orang lelaki kena pergi jadi saksi, kena pergi mahkamah lah apa semua. Kita orang tak payah. Tak ada pening-pening kepala. Lepas tu kalau perempuan jadi saksi sekalipun, kalau dalam masalah perjanjian, 2 orang perempuan, supaya ada geng. Bukan sebab orang perempuan tak ada nilai, kita tak. Supaya dia tidak dibebankan dalam untuk menjadi saksi dalam mahkamah atau seumpama dengannya. Begitu juga dengan hamba tadi. Hamba tu nampak anak bulan. Hamba tu nampak anak bulan. Dia puasa. Okey. Katakanlah dia dah nampak dah cukup syarat dah. Syekh Adham ni cukup Islam, balik, berakal, lelaki bebas. Dia bagi tahu kat Jawi. Jawi kata, tak adalah, kita orang tak nampak pun. Ini macam nak buat. Okey. Yang ni diproses senyap-senyap seorang-seorang juga. Tapi orang lain kena ikut apa yang pemerintah umumkan. Kalau macam ni, yang dia kena puasa seorang, habis Ramadan dia senyap-senyap juga. Maknanya pada first one, kalau 29 cukup kalau 30. Tapi kalau katakan dia memang dah puasa 30 dah, kerajaan 30, maka hari ke-last tu dia tak salah. Tak salah puasa, dia diam lah. Tapi buka puasa diam. Jadi kalau dia nampak dengan pasti, dengan yakin 100%, memang dia nampak anak bulan. Jadi kalau dia macam tak confident, aku rasa macam nampak. Mufti semua 14 negeri mufti kan tak nampak. Dia seorang nampak. Cuak kan? Kan? Memang dia memang dia pakar apa semua, dia nampak dan jelas, itu lain. Dan pemerintah umumkan. Katakanlah pemerintah dah umumkan puasa, katakanlah Isnin.
Tiba-tiba ada mamat mana tau, kita dah nampak dah hari Ahad patutnya puasa. Puasa hari Isnin ke Ahad? Isnin. Ikut pemerintah. Ini untuk orang yang lain. Ikut puasa. Dah. Indonesia dah puasa Ahad dah. Thailand, kita satu je line tu, Thailand. Zon waktu tu sama, betul tak? Dia lah segambut, dia lain sikit zon waktu dia. Dia lambat sikit. Thailand dengan Malaysia ni satu zon waktu. Matlak dia panggil sama matlak. Matlak ni tempat terbit anak bulan tadi. Tapi Thailand puasa Ahad, kita puasa Isnin. Warna. Tetap juga kita ikut pemerintah puasa Isnin. Ini berdasarkan hadis Ibnu Abbas. Dia pergi kat tempat Muawiyah dah puasa dah. Kami dah nampak kami puasa hari Sabtu. Hari Jumaat. Balik ke Madinah puasa hari Sabtu. Atau puasa hari Sabtu. Itu walaupun dekat Syam dengan Mekah tu satu zon. Jadi sebabkan kita negeri yang biasa, tak apa kita ikut negeri kita. Tak apa. Sebab apa Nabi kata dalam hadis, Nabi kata, sumu yauma tasumun. Kamu puasalah pada hari kamu semua berpuasa. Jadi kaedah ni mudah. Kata Syekh Hamid Akram Al-Bukhari, satu ulama hadis dekat Madinah, kata, hari ni mudah. Tak payah pening-pening kepala. Kita puasa, hari orang ramai puasa. Kita buka puasa, hari ramai buka puasa. Kita sembelih, hari semua orang sembelih. Dah, itu kaedah berjemaah. Senang. Dah, selesai masalah ni. Yang ni untuk ru'yah. Satu lagi hisab. Hisab ni dibuat kiraan-kiraan. Kiraan dia belajar astronomi apa semua. Hisab ni maksudnya dia kira. Kalau tak nampak anak bulan, maka Nabi kata, jadikanlah cukupkanlah Sya'ban tu tiba fa'in ghumiya alaikum atau ghumiya alaikum faqmilu Sya'bana iddatahu atau faqmilu iddata Sya'ban, maka 30 yauma, maka sempurnakanlah hari Sya'ban tu 30. Lepas tu tarikh nak tengok anak bulan tu malam 29 tu, jangan tengok 30 tu pula. Hari 30 pun nak tengok. Jadi tak jadi. Dia mana 29, malam 30 tu dia tengok anak bulan. Sebab bulan dalam Islam 29, 30. 29, 30. Okey? Dia tak nak lebih daripada tu. Okey? Selesai dah cara nak isbat bulan Ramadan. Ya, Akmal faham Akmal? Okey, baik. Okey, kita tengok pula. Siapakah orang yang ataupun kita tahu apakah rukunnya Ramadan? Apakah rukunnya Ramadan? Rukunnya puasa. Okey. Maksudnya rukun puasa bukan rukun maksudnya puasa ni dia mesti ada 3 unsur. Bila kita kata puasa Ramadan ni dia mesti ada 3 benda. Okey. Ini dah boleh padam Okey, baik. Jadi bila kita sebut pasal puasa, dia mesti ada 3 benda. Satu, orang yang berpuasa. Yang kedua, niat. Dan yang ketiga, menahan diri tadi. Okey. Ini 3 benda. Yang pertama, niat. Yang pertama, orang yang berpuasa. Jadi siapakah orang yang saya terlepas dia. Yang syahadah tadi pula, dia mesti kata, bila dia jumpa pemerintah, dia mesti kata, asyhadu, aku bersaksi, aku nampak anak bulan. Lupa nak sebut. Dia mesti sebut, asyhadu, inni ra'aitul hilal. Mesti dia kata itu. Aku bersaksi. Ini mazhab Syafi'i lah, walaupun Imam Ibn Qayyim dalam Zadul Ma'ad kita tak payah sebut asyhadu, tak apa, tapi kita mazhab Syafi'i, kita ikut mazhab Syafi'i lah. Jadi kita kata kena sebut asyhadu. Asyhadu, aku bersaksi bahawa aku nampak anak bulan. Okey, patah balik kat sini. Orang yang berpuasa. Jadi bila kita sebut pasal orang yang berpuasa,
dia akan bincang masalah siapakah orang yang wajib puasa, dan yang kedua, siapakah orang yang sah puasanya. Ayat ni dua benda. Satu, siapa yang wajib. Yang kedua, siapa yang puasa dia sah. Maksudnya syarat untuk mengesahkan puasa. Satu, siapa yang wajib. Satu ialah yang orang yang sah puasa dia. Orang yang sah puasa dia. Macam kita kata, ni Muaz dengan Sufyan ni, budak kecil ni, wajib tak puasa? Tak cerita lagi. Macam nak tahu pula kan. Okey. Jadi kita kata dia tak wajib puasa, tapi puasa dia sah tak? Puasa dia sah. Jadi kat sini kita kena faham. Benda ni mudah je. Nanti kita buat dalam bentuk rajah. Buat kotak. Okey, bahasa Arab yang ni dipanggil syurutus sihah, syarat wajib. Yang ni dipanggil syarat sah. Dah. Buat kotak ni. Kotak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nak malak. Satu lagi. Okey. Tak belen pula. Ini masalah ya. 1, 2. Yalah, ujung ni ada dia punya benda lah. Dia punya item dia. Aduh. Perkara dia. Jadi yang syarat wajib tadi. Yang ni syarat sah. Okey, letak sini. Islam standard lah. Islam balik, berakal, sihat, mukim, suci dari haid, nifas, bukan hadas. Mandi kau orang mandi tak mandi wajib pun. Haid, nifas dan wiladah. Itu geng lah. Okey, orang Islam wajib tak? Betul. Ni orang Islam wajib puasa. Balik, wajib puasa. Berakal, wajib puasa. Sihat, sihat maksudnya apa? Tak sakit. Tak sakit, sakit dia apa? Puasa tu tidak akan melambatkan penyembuhan dia, tidak akan menambahkan kesakitan dia. Puasa itu tidak menambah kesakitan atau melambatkan penyembuhan. Baik. Sihat. Mukim, dia bukan musafir. Mukim, kalau dalam mukim kena puasa, orang mustautin lagilah wajib. Okey, apa beza mukim dengan mustautin? Mukim dia duduk suatu tempat lebih 3 hari, tak termasuk hari masuk dan hari keluar. Maksud kata Luqman, rumah orang mana Luqman? Orang Perak kan? Luqman balik Perak, balik kampung. Okey? Balik kampung 3 hari.
Balik hari Jumaat. Sabtu, Ahad, Isnin dekat kampung. Itu kira mukim tak? Hari Selasa balik. Hari Jumaat sampai. Tak kisahlah bila-bila hari Jumaat sebut. Sabtu, Ahad, Isnin. Balik KL Selasa. Ini kira mukim ke tak mukim? Tak mukim. Dia lebih 3 hari. Oh, lebih. Bukan 3 hari, lebih 3 hari. Tidak termasuk. Maknanya bukan 3 hari. 3 hari. 4 hari ya. 4 hari lah. Okey. Boleh kita lebih. Nak selamat, tempat 4 hari lah. Nak selamat. Betul kan tu? 4 hari. Faham tak? Dan niat kata Luqman kata berapa lama nak balik kampung ni? Kita balik seminggu dah lama PKP tak balik ni. Seminggu lah. Sesampai-sampainya Luqman dekat parit tadi. Mak tak kisahlah belasah lah parit lah. Sampai kat parit. Sampai je kat parit tu. Luqman dah dianggap sebagai orang yang bermukim. Dan mukim kena wajib puasa. Jadi kalau balik kampung 7 hari, jangan kata, asal kau tak sahur ni Luqman ni, laki kau tak puasa ke? Safir mak. Dia dah sampai niat untuk duduk 4 hari lebih daripada 4 hari dan lebih lah. Kau boleh sampai, katakanlah kita ada tugas. Megat ada tugas. Ada projek dekat Terengganu. Apa hari projek ni? Bos kata, kau pergilah settlekan. 2 hari kot. Tengok 2 hari tak settle lagi. 3 hari tak settle lagi. 4 hari tak settle lagi. 5 hari tak settle. Dia boleh tak puasa. Tak puasa sampai 19 hari. Sampai 19 hari. Lepas 19 barulah dia kena puasa tamam. Barulah kena puasa dan solat, tak boleh solat qasar. 19 hari macam Nabi masa masuk Makkah, 19 hari Nabi qasarkan solat. Faham? Yang 3 hari 4 hari tu pun iaitu kalau dia dah ada hari yang tetap dah. Memang saya datang sini nak duduk 7 hari. Dah lebih daripada 4 hari dah. 4 hari dah. Sampai je dia tak boleh. Dia tak boleh hari pertama boleh buka puasa, hari keempat baru dia puasa. Tak. Sama, solat pun sama juga. Hukumnya pun sama. Tapi tak apa, nanti kita huraikan satu-satu dulu. Suci daripada haid, nifas dan wiladah. Wajib. Masa dia kena suci. Kalau dia tak suci, dia tak boleh puasa. Okey? Baik. Kita tengok dulu. Jadi ada 6 syarat lah sebenarnya, syarat wajib. Betul tak? Islam, baligh, berakal, sihat, mukim. Islam wajib. Orang kafir tak wajib, tapi orang kafir berdosa tak puasa. Ikut kaedah jumhur ulama, orang kafir juga diperintahkan dengan setiap perintah yang orang Islam diperintahkan. Maksudnya kalau orang kafir tak pakai hijab, dia berdosa tak? Dosa. Orang kafir makan khinzir, dosa tak? Dosa. Orang kafir minum arak, dosa tak? Dosa. Dia bukan dapat satu dosa kafir je. Orang kafir bukan dapat satu dosa umumnya, tak. Setiap detail-detail tu pun dia berdosa juga. So Allah kata dalam Quran, qalu ma salakakum fi saqar? Kenapa kamu dalam neraka saqar? Qalu lam nakum minal musallin, kami tak solat. Wa lam nakun nut'imul miskin, kami tak bayar zakat. Wa kunna nakhudu ma'al khaidin, dan kami masuk berbincang dalam masalah agama ni ikut suka hati kami. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin, dan kami mendustakan hari kiamat. Kalau tak percaya hari kiamat, apa hukum dia? Kafir. Tapi dia kena azab pasal tak solat juga. Menunjukkan bahawa setiap masalah detail itu buat juga mereka diazab. Dia tak puasa, dia kena azab tak? Oleh itu, wahai penjual makanan sekalian, tidak boleh menjual makanan kepada orang kafir kalau kita tahu dia nak makan ketika siang hari. Berdosa kita. Kita membantu dia untuk makan pada siang hari, dia berdosa.
Kalau ya itu lagilah. Itu bukan setakat dosa. Itu dosa lagi double lah, triple dosa dia. Nah. Faham tak masalah ni? Di Islam. Jadi Islam. Okey, hukum yang kedua, baligh. Baligh lah. Kalau tak baligh tak wajib. Tetapi bila anak tu dah sampai 7 tahun, kita latih dia, suruh dia puasa. Kalau 10 tahun tak puasa, boleh rotan dia, macam solat. Dan perintah untuk suruh tu ke atas waliul amri. Masuk waliul amri siapa? Ayah, mak, pemerintah, abang. Kalau dia tak ada mak ayah apa semua, pakcik, dia suruh apa dengan dia. Maka pemerintah kena suruh. Bagi orang yang tidak ada mak ayah apa semua, pemerintah dia lah yang kena suruh. Jadi pemerintah lah yang kena rotan dia pun, yang tak puasa ni. Supaya dia kena supaya hukum puasa itu tidak diabaikan. Yang ketiga apa dia? Berakal. Okey, berakal maksudnya akal dia sihat lah. Habis tu orang gila wajib puasa tak? Orang gila. Orang gila tak wajib puasa. Gila sekejap pun tak wajib puasa. Kalau ada pagi dia, sebab tu kata bagi orang gila, walaupun dia gila sebentar, lahwah, sekejap dia gila. Siang, waktu siang lah gila tu. Kalau malam tak kira lah. Siang dia gila walaupun sebentar, lahzah, sekejap je, dah puasa dia terbatal. Wajib qada tak? Tak wajib qada. Sawan dia lain cerita. Sawan termasuk al-mughma alaih ataupun sekar. Dia gila. Okey, gila. Okay. Yang kedua, orang yang pingsan. Orang pingsan tak macam mana? Sama juga, pingsan walaupun dia pingsan sebentar pada waktu siang hari, batal puasa dia. Tapi dia kena qada tak? Orang pingsan kena qada. Koma, yes. Kena qada. Lahzah, walaupun orang yang tidur. Dia tidur sepanjang hari. Daripada sahur dia tidur daripada okey, dia tidur daripada sampailah. Okey, dia kena dia kena apa tu? Dia kena puasa dia sah. Tapi dengan syarat dia kena niat puasa lah. Untuk orang tidur. Okey, beza Orang gila tadi walaupun sekejap batal. Dan tak payah qada. Okey, yang tadi yang kedua apa dia? Orang yang tidur dulu. Pasal pengsan macam tengah-tengah. Sorry, saya silap. Patutnya cerita pasal gila dengan tidur. Sebab pengsan ni tengah-tengah. Betul kan, balik maklumat sorry. Okey, kalau gila sekejap je pun batal. Kena qada tak? Tak kena qada. Sebab gila termasuk yang tak berakal. Kalau tidur, walaupun sepanjang hari dia tidur, puasa dia sah tak? Puasa dia sah. Tak batal puasa dia. Tidur sepanjang hari. Tidur sepanjang hari sampai buka puasa. Tapi dengan syarat dia niatlah malam tu. Nawaitu sama qadin an ada'i syahri Ramadan hadzal ta'affuf. Tidur. Pagi-pagi. Pagi sedar-sedar dah pukul 9 malam. Dia hisap bong apa tak tahu lah kan. Pukul 9 baru dia terbangun. Sah tak puasa dia? Sah puasa dia. Puasa sah. Okey. Tak batal. Sebab apa? Sebab masa dia tidur, dia masih lagi mukallaf.
Itu poin dia kenapa tak batal. Sebab dia masih lagi mukallaf. Maksud mukallaf ni apa? Dia diperintahkan dengan perintah syarat. Saya ambil gambar dulu, nanti bawah baru ambil gambar. Okey. Okey, orang pingsan. Orang pingsan ni nak masuk geng gila ke nak masuk geng tidur? Saya silap tadi pasal cerita ni dulu, dua side dulu. East side, west side, mana? Dia tengah-tengah. Dia bukan geng gila, dia bukan geng tidur. Ulama Syafi'iyah kata dia tengah-tengah. Iaitu kalaulah dia pingsan dan dia terbangun walaupun sebentar pada waktu siang hari. Mana tadi dah niat dah puasa, nawaitu shaum ghadin an ada'i syahr Ramadan. Pagi dia accident ke apa? Pingsan. Pingsan sampai lagi 5 minit nak buka puasa. Terbangun. Sah puasa dia. Lahzatan, walaupun sebentar, lahzah, sekejap je. Kalau terbangun sekejap, tu pingsan balik. Sah puasa dia. Sah puasa dia. Sah. Gila tadi tak sah. Walaupun dia sekejap gila, sekejap tak gila, tak sah. Okey. Tetapi kalau dia dia pingsan sepanjang hari, kali ni dia tak geng tidur. Sepanjang hari kalau pingsan, tak sah puasa dia. La yasihhu shaum. Tak sah puasa dia. Dia kena ganti lah. Kalau dia sihat balik, dia kena ganti lah. Tak sah puasa dia. Faham? Baik. Ini beza kita dengan mazhab Hambali lah. Kalau Syekh bin Baz dia kata kalau pingsan lebih daripada 3 hari tak payah qada. Macam lebih 3 hari. Macam koma apa semualah. Jadi koma termasuk geng tu lah. Jadi kata kalau dia koma setahun, kena qada lah. Ramadan tahun dia 30 hari. Koma termasuk dalam pingsan tadi. Pingsan sepanjang hari. Jadi ingat, jadi orang pingsan dia tengah-tengah, bukan geng tidur, bukan geng gila. Masuk bukan geng gila, maksudnya kalau dia terbangun walaupun sekejap, dia sah puasa dia. Biasa dengan gila walaupun gila sekejap, tak sah puasa dia. Tapi tak masuk juga geng tidur. Geng tidur dia puasa, kalau dia tidur sepanjang hari pun sah puasa. Orang yang pingsan tidur sepanjang, kalau dia pingsan sepanjang hari tak sah. Dan dia kena wajib ganti. Lebih daripada 3 hari. Tak. Mazhab Syafi'i tak. Mazhab Syafi'i tak. Dah, itu berakal. Settle berakal. Apa kuliah kita habis ni? Jadi sihat. Sihat maksudnya sihat lah. Boleh puasa lah. Sakit dia sebut tadi kan, sakit yang tidak berpuasa bertambah sakit dia dan melambatkan penyembuhannya, maka dia boleh tak puasa tapi kena qada lah. Tapi wajib jadi sihat, orang yang sihat wajib puasa. Yang last sekali, suci pada haid, nifas dan wiladah. Okey, ini masalah apa? Masalah siapa orang yang wajib. Jadi kalau bentuk haid dan nifas ni, iaitu kalau dia nifas walaupun di hujung 7 suku dia keluar haid, batal juga puasa daripada hari tersebut. Batal juga puasa dari hari tersebut. Kalau ustaz nangis dia, tak, jangan nangis. Dapat pahala 2. Pahala batalkan puasa dan pahala qada puasa. Dapat 2 pahala. Satu-satunya orang yang dapat pahala batalkan puasa wajib ialah orang perempuan. Saya nak puasa juga, tak. Dia batalkan puasa tu, dapat pahala. Dan dia qada tu, dapat pahala ni. Orang lelaki tak dapat pahala ni. Orang lelaki tak dapat bang. Jadi jangan kata, oh lah kesian lah perempuan, tak. Kita lah kesian tak dapat pahala lebih. Dia pun dapat pahala lebih. Okey, ada pun sahih orang Islam yang tak Islam. Okey, maksudnya sah tak? Kalau orang Islam dia syarat sah ya. Maksudnya keislaman tu syarat sah. Kalau tak Islam tak sah lah. Betul tak? Orang tulis sini, tulis tak? Tak Islam
Tak sah. Tak sah puasa. Okey. Yang kedua, baligh. Adakah ada syarat sah? Ini kata tidak. Sebab apa? Mumayyiz sah puasa dia. Mumayyiz ni apa dia? Tahu beza. Bukan baik buruk. Baik buruk pun orang tua pun tak tahu beza anak. Saya tahu. Mumayyiz saya tahu kalau kita bagi tahi dengan bagi aiskrim coklat. Ni tahi coklat, ni Nutella. Apa ayah ni? Dia kata, nak siapa nak coklat? Siapa nak coklat? Dia bagi dia anjing. Apa ayah ni merepek? Lawak bodoh kata. Bila dia tahu itu tahi anjing, bukannya Nutella. Itu maksud mumayyiz. Dah tahu ada akal, dah boleh beza. Dah tahu beza, dah tahu dah. Kita bagi kencing, kita bagi air Sprite. Dia tahu ini yang kencing, bukan air Sprite. Nampak? Jadi maksudnya mumayyiz macam umur 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun, 11 tahun. Mumayyiz sah tak puasa dia? Sah. Sebab tu kita kata baligh bukan syarat sah. Jadi kalau tak baligh pun puasanya sah. Berakal. Syarat sah tak? Yes, tak berakal tak sah. Ini syarat sah. Maksudnya orang yang gila tak sah puasa. Lagi tak sah puasa. Sihat. Kalau dia tak sihat, dia sakit, dia puasa juga, sah tak puasa? Sah. Jadi sihat bukan syarat sah. Jadi kalau orang sakit sah puasa dia. Faham tak? Sah puasa dia. Suci daripada mukim. Mukim tadi saya tak uraikan mukim. Mukim syarat. Mukim dah sebut tadi 3 hari. Dan kalau musafir boleh tak puasa. Tapi musafir macam mana? Musafir yang 89 km tu lah, 85 km tu panggil safar tawil. Ahmad Syafi'i kata safar yang jauh, 85 ke 89, lebih 85 km lah. Selamat ambil pendapat yang 85 ke atas. Maksudnya 85 ke atas dalam satu perjalanan, bukan dia ulang alik. Kalau ulang alik 3 kali pergi Ampang dah. Dah boleh Kausar. Kan? Kan? Baik. Jadi musafir safar itu. Yang kedua, musafir safar itu musafir yang harus. Bukan musafir maksiat tau. Kalau dia kata nak pergi Singapura, nak pergi konsert Metallica, itu musafir yang maksiat. Ataupun nak pergi Kelantan, nak jumpa gawe. Nak dating, lama tak dating, PKP. Harus. Yang ketiga, iaitu memang musafir yang ada tujuan. Kalau dia jalan, kau ni pergi mana? Aku tak ada tujuan, aku jalan, aku pusing. Yang ni juga tak boleh. Dia mesti ada 3 ni. Yang tu tadi jarak dia. Yang kedua, tujuan dia. Yang ketiga, dia maksiat bukan maksiat. Kalau ada maksiat dalam musafir, dia pergi dengar lagu masa dia musafir dekat kampung kan. Nak air raya, ting dia dengar lagu. Maksiat. Boleh tak? Dia tak puasa. Boleh tak dia kata saya musafir? Tak. Dia kena puasa juga. Maksudnya dia termasuk juga. Dia boleh tak puasa. Dia boleh buka. Bezakan musafir yang maksiat
maksiat dalam musafir. Musafir tu musafir yang harus. Tujuan saya nak balik kampung, nak jumpa mak. Harus tak? Bahkan mungkin jadi wajib. Nak musafir, nak buat benda yang baik atau benda yang harus. Benda baik ataupun harus. Harus macam pergi berniaga apa semua. Itu boleh tak dia tak puasa? Boleh. Tapi kalau musafir dan maksiat, tujuan dia maksiat, tak boleh. Beza dengan ada maksiat dalam musafir yang harus tadi. Yang ni boleh. Dia tak puasa. Okey. Itu cerita lain. Okey. Jadi orang mukim, adakah ada syarat juga? Yes. Okey, adakah ada syarat sah? Tak, bukan. Maksudnya orang yang musafir sah puasa dia. Betul tak? Orang yang musafir sah puasa dia. Macam hadis Jabir, dia kata aku dengan Rasulullah SAW satu hari musafir, tak ada siapa yang puasa melainkan aku dengan Rasulullah je. Kami dalam satu misi, hadis Sahih Bukhari, dan kita berjihad, juga dalam kita bersaum. Jabir kata aku dengan Rasulullah SAW, kami berdua musafir, dan semua orang tak puasa, aku dengan Rasulullah je puasa. Dalil bahawa sah. Mana lagi bagus orang musafir, puasa ke tak puasa? Bagi orang musafir, bagus dia puasa ke bagus tak puasa? Nabi kata laisa minal bir as-shamu fi safar. Tidak termasuk kebaikan berpuasa ketika musafir. Mana tu? Tapi nampak pula hadis Jabir tadi, Nabi puasa masa musafir. Dah pening. Dia jawapan dia macam ni mudah. Kalaulah dia puasa menyebabkan dia rasa terseksa ketika musafir dia, rasa susah, sakit, berat, mengantuk atau seumpama dengannya, maka ketika itu dia buka puasa lagi bagus. Sebab ucapan Nabi tidak termasuk kebaikan berpuasa ketika safar. Bila Nabi tengok ada orang pingsan ketika musafir, dia kena faham konteks dia. Dia jangan pakai umum je, tak termasuk kebaikan orang puasa ketika musafir, tak sunnah. Bukan. Bukan macam tu. Bukan. Jadi konteks ni nampak dia pengsan, Nabi tengok. Nampak orang semua kut kipas dia, ada kamu buat dia buat air apa semua, Nabi kata laisa minal bir as-shamu fi safar. Tapi hadis tadi, Jabir tadi bahawa Nabi SAW berpuasa. Tak ada siapa yang puasa melainkan kami berdua je. Dan yang berpuasa tidak mencela yang berpuasa. Yang berpuasa pula tidak mencela orang tidak berpuasa. Dah habis cerita. Sunnah. Itu sunnah. Baik. Last sekali, orang haid. Ini, kalau ada orang haid nak puasa juga, sah tak? Tak sah. Jadi ini syarat sah. Orang haid, wanita haid takkan sah, tak sah puasanya. Jadi difahami bahawa syarat sah ada 3 lah. Apa dia? Islam, berakal, suci daripada haid dan nifas. Baru boleh ambil gambar. Baik. Barakallahu fiik. Cukuplah hari ini kuliah kita. InsyaAllah minggu depan kita tengok syarat yang kedua pula. Apa dia? Niat. Syarat niat ni pun penting kan ni. Bila timing niat, apa yang nak kena niatkan, apa yang kena ada dalam niat. Boleh tak niat macam gitu-gitu je? Ada syarat dia yang para ulama kita Syafi'iyah dah letakkan. Wallahu ta'ala alam bissawab. Ada soalan? Kalau contoh macam perempuan tu, dia haid, dia nak puasa juga, apa boleh? Berdosa. Bahkan kalau dia engkar hukum tu kafir. Ni kata Syekh Salim Al-Najid. Cuma kalau dia kata tapi saya tak nak makan lah, nak hormat abang. Kalau saya makan kan, abang pula terliur, abang ni iman tak kuat. Kan? Ada zaman sekarang ramai kan? Yang rock-rock kahwin dengan ustazah, hafizah kan? Dia rock lagi. Kan? Dia iman dia macam tu, goyang-goyang. Tengok saya tak puasa hari ni bang, saya haid, tunggu makan besok. Dia pun tak ingat, dia pun tak tahan nafsu dia.
tewas. Jadi dia kata tak boleh bang, saya kena hormat pada abang. Saya pun tak makan minum juga. No problem. Kalau itu niat dia tak ada masalah. Tapi maksudnya kalau dia niat memang dia nak berpuasa untuk dapat pahala puasa, maka tak sah. Macam mana nak puasa tak sah puasa dia. Macam orang tak ambil wuduk dia, saya nak solat juga. Mana boleh. Tak sah wuduk dia. Bahkan kalau sengaja nak menentang hukum tadi, kafir. Lepas tu dalam bab batalnya Islam ni, bila satu perbincangan ulama bincang, menentang hukum Islam ni hukumnya kafir. Walaupun perempuan tu dia menentang, dia kata aku nak solat juga ketika aku haid. Maksudnya tak logik lah itu kan, tak logik. Tapi nak cerita bahawa menentang tu jatuh kafir, walaupun dia nak buat benda solat tadi. Menentang hukum Allah jatuh kafir. Nah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lepas kita tengok niat. Satu lagi pula kita akan tengok muftirat, pembatal-pembatal. Itu boleh kita tengok lepas tu yang sunat-sunat pula. Mesti yang lain-lain. Okay, kita ambil sikit-sikit. Ilmu yu'khadh 'ala al-watr. Ilmu tu diambil dengan sikit-sikit. Okey.